Hai semua, Dr. Roden sini dari The KL Sky Clinic, dan seperti saya janjikan, hari ini akan membicarakan topik yang agak menarik berkenaan dengan pasangan suami isteri, di mana si suami selalu kena komplain ataupun kena kecam, di mana dia tak mungkin ada erection ataupun ereksi yang tak lengkap, ataupun memang tak ada erection, ataupun dalam istilah kata lain dalam bahasa Inggeris kita akan kata erectile dysfunction. Tapi kadang-kadang si suami ni memang tak ada masalah langsung. Dari segi kesihatan dia memang bagus, tak ada masalah kolesterol, tak ada masalah tekanan darah, ataupun ada penyakit-penyakit kronik lain. Tapi masih juga dikecam ataupun ada terima tomahan di mana semasa ada hubungan intim tak cukup lama ataupun terlampau singkat dan sebagainya. Hari ini akan kupas dari segi perspektif di mana kami lihat bukan pun masalah lelaki, tapi di sebaliknya mungkin menjadi masalah pasangan wanita individu tersebut. So memang senang nak lihat sama ada lelaki ada ereksi ke atau tidak. Tapi bagaimana pula dengan wanita, sama ada bagaimana nak lihat sama ada mereka dah terangsang ataupun memang lambat nak terangsang. So ada kaum lelaki ataupun yang mereka datang ke klinik di mana kesihatan mereka memang baik, mereka mampu ada ereksi, tak ada masalah kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi, memang tak ada masalah dari segi masalah jantung dan sebagainya. Tapi akan juga kena tomah daripada pasangan dia, di mana semasa ada intimasi tak terlampau lama ataupun tidak keras, ataupun ereksi tidak keras. Kenapa ni boleh berlaku? So jadi bila pasangan lelaki datang ke klinik, bila kita buat saringan kesihatan hormon dan sebagainya, nampak semuanya nampak normal. Tapi bila kita cuba investigate ataupun kita tanya beberapa soalan dari segi mental ataupun emotional, saya dapat kenal pasti mungkin waktu semasa rangsangan terhadap pasangan isteri terlampau lama. So this is a big topic, ni bukan salah satu masalah utama yang mungkin dihadapi oleh setengah lelaki, di mana pasangan dia mungkin ada beberapa simptom ataupun masalah hormon dan bukan si lelaki tersebut. So ada di setengah wanita yang mungkin mengalami female sexual dysfunction syndrome. Benda ni boleh dikatakan normal ataupun ada yang menjadi lebih kronik. So apa yang menyebabkan faktor ni berlaku is, so bila si lelaki ada erection, maksudnya bila dia ada kekerasan pada bahagian zakar sebelum ada intimasi, waktu jangka masa dia sama ada dalam masa 5 minit, mungkinkah ada penetrasi, ataupun hanya selepas setengah jam ada penetrasi. So sekiranya rangsangan kehadap pihak wanita terlampau lama, apa yang akan terjadi ialah erection tu akan drop. Jadi ereksi si lelaki tu akan drop sebab waktu untuk menunggu ataupun boleh dikatakan sebagai warm up terlampau lama. So bila benda ni berlaku, the erection will drop, and then si pasangan wanita akan komplain, kenapa lama sangat? Kenapa terlampau lama baru ada rangsangan, dan selepas melakukan penetrasi tak kuat, tak keras. So kita kena faham dari segi for male, if they already dah boleh ada erection dari segi 5 minit ke 10 minit dah dikatakan very good. Tapi kalau sekiranya mereka terlampau lama kena tunggu, ini akan jadi satu masalah. So kita akan rujuk kepada lifestyle si wanita and see ada tak penyakit-penyakit macam darah tinggi, ada tak penyakit kencing manis, ada tak paras kolesterol dalam badan sangat tinggi. So sekiranya ada isu-isu ni, ini adalah merupakan simptom-simptom pertama kita kena pasti that mungkin si wanita tu ada sexual dysfunction dalam badan. Okay, so why this happen? First thing kita kena lifestyle, sama ada lifestyle mereka bagus ke tidak, ada bersenam ke, pengaliran darah bagus ke tidak. Kedua, kita akan rujuk kepada hormon. Sekiranya hormon-hormon wanita seperti estrogen terutama sekali sangat-sangat rendah dalam badan, maka rangsangan terhadap intimasi akan terlajak ataupun terlampau delay. Mungkin masa umur 20-an, mungkin dalam beberapa minit dah dirangsang, tapi dalam masuk 40s and 50s dia akan ambil masa yang lagi lama. So bila benda ni terjadi terlampau lama, so the activation ataupun the mucus ataupun benadir dalam bahagian faraj mengambil masa lama untuk keluar, dan ini menyebabkan
jangka masa untuk menunggu untuk ada penetrasi tu mengambil waktu yang terlampau lama. So bila benda ni berlaku, akan ada terlampau lama delay. So paling penting is gaya hidup sangat penting, cara pemakanan sangat penting, senaman sangat penting, and also penjagaan dari segi hormon-hormon badan sangat mustahak. Bukan setakat nak tengok setiap bulan ada period maka okey, tak seperti ini. So mungkin anda ada period seperti biasa, tapi mungkin paras hormon estrogen dalam badan terlampau rendah. So benda-benda ni perlu, kalau you rasa ada individu yang ada simptom-simptom berikut, pergilah cek dengan doktor yang berdekatan, buatlah saringan hormon dalam badan, buatlah your basic cholesterol check up, liver check up, kidney dan sebagainya. Benda-benda sangat penting, because kalau dari segi gaya hidup, mutu gaya hidup tu rendah, confirm mutu quality seks anda pun akan rendah dalam badan. So benda-benda ni kita tak boleh salahkan lelaki saja. Ada juga part-part di mana wanita pun memainkan peranan penting. Because dari segi saintifik, pembentukan zakar lelaki dan pembentukan faraj wanita adalah serupa. Struktur anatomi dari segi struktur muscle, otot, benda alif semua sama. Cuma appendage satu yang memang akan terpacak keluar, satu lagi reverted ke dalam. Okay, so this information is very important untuk orang untuk faham. Informasi ini sangat penting supaya orang faham, di mana kita tak boleh salahkan individu lelaki ataupun wanita. So sekiranya family ataupun pasangan suami isteri memang ada masalah-masalah berikut, sebaiknya pertama sekali bincang secara terus terang sama ada masalah tu mengapa terjadi, rujuk balik masa muda-muda masih sama ke ataupun berlainan. Kalau ada benda-benda yang perlu ada perbaikan, buatlah saringan kesihatan, pergilah jumpa doktor berdekatan anda and check yourself. If level-level paras dalam badan ni tak betul, tak bagus, then anda perlu dah buat correction atau buat penambahbaikan dari segi pemakanan, gaya hidup, ataupun anda perlukan suplemen dan sebagainya. So please keep yourself check. Jangan salahkan saja pasangan anda. Mula-mula kita kena periksa diri kita dulu, kita okey ke tak. Kalau tidak, senang nak tentu seperti yang katakan tadi, sebab peralatan lelaki memang di luar, so senang nak komplain. Tapi kalau dari segi pasangan wanita, lain pula ceritanya. So always the balance in the family tu sangat penting. Discussion very important, and make sure you get your screening done. This is Dr. Rolling from the KL Sky Clinic. Take care. Bye bye.